memberi faham yang berbeza walaupun ilmu tu ilmu yang sama. Memberi faham yang berbeza. Ini dia. Baik. Maka seorang murid ni tadi jangan bosan. Berilmu ni tak habis. Ilmu ni, kita belajar ilmu ni dia takkan habis. Dia takkan habis. Sebab ilmu Allah luas. Ilmu Allah luas. Dah ada ilmu, maka jangan kita rasa kita ada ilmu. Sebab itu pun tanda orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu, sebab itu kata ulama macam ni. Awal ilmu, awal kita belajar, kita akan rasa kita ni jahil, tak ada apa-apa. Lagi lama kita belajar, bukan kita rasa kita dah makin pandai. Lagi lama kita belajar, lagi lama kita belajar, kita akan merasakan kita makin bodoh. Sebab apa? Satu, ilmu Allah itu luas. Rupanya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Itu satu. Yang kedua, apabila Allah memberikan ilmu, lalu diberikan kemuliaan ilmu, diiringkan kepada kita sifat tawadhu. Itu satu. Sifat merendah diri. Sifat merendah diri. Ini dikatakan ilmu yang barakah. Kemudian seseorang yang apabila dia makin belajar, makin dia kaji Al-Quran, makin dia kaji hadis, makin dia kaji ilmu yang tiga, ketika itu makin dia mengenal akan si pemilik ilmu itu sendiri. Siapa dia si pemilik ilmu? Allah. Jadi makin, sebab itu di dalam ilmu tauhid, yakin ni pecah empat. Ilmu yakin, kita kenal Allah Ta'ala, kita semakin takut dengan Allah dengan jalan kita belajar kenal Allah. Tapi dah belajar tak kenal Allah, tak takutkan Allah, tak nak bersyukur dengan Allah, tak nak berubah jadi baik, ilmu kita tidak manfaat. Dah kita dengan ilmu kita boleh mengenal si pemilik ilmu itu. Makin kita takut dengan Allah. Nak buat maksiat takut, nak cakap benda tak baik takut. Jadi takut, perasaan itu diberikan oleh Allah pada kita. Allah bagi kita perasaan itu. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan, afaman syarraha sadrahu lil Islam nurum min rabbih, kan? Allah akan lapangkan dada seseorang itu dengan Islam. Dan lapang itu, syarrah itulah, kelapangan itulah cahaya daripada Tuhannya. Bila dia ada ilmu, makin dia kenal Allah. Dia tahu, kalau aku buat macam ni Allah marah, aku buat macam ni Allah tak redha. Dadanya jadi lapang, jadi tenang. Lepas itu ilmu yakin. Kemudian bila dia selalu mujahadah, beramal dengan ilmu dia, naik lagi yakin dia kepada ainul yakin. Sebab dia mujahadah, dia usaha nak jadi baik. Ketika itu Allah nampakkan mata dia dijelaskan, tak dirabunkan, tak dibutakan, nampak kebaikan. Rupanya ni kalau jadi orang baik, ini hikmahnya kalau jadi orang yang saleh, orang yang takutkan Allah. Tengok kan, ni kata ainul yakin. Lepas ainul yakin, hakul yakin. Bila dia dah mujahadah, Allah beri kepada dia satu anugerah demi anugerah. Dia benar-benar yakin. Macam Allah sebut dalam Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagikan dia jalan kelepasan, hati dia tenang, masalah dia tidak jadi masalah, rezekinya dijamin, dia dipimpin oleh Allah,
ilmu dikurniakan, diberikan oleh Allah kefahaman ilmu, ya. Ilmu ini ilmu. Dia cuma tahu. Tapi dia bila berusaha jadi orang yang lebih baik, ketika itu dia nampak bila Allah kurniakan sedikit demi sedikit. Tapi bila dia dah biasa dengan benda ni, dia dah beramal dengan ketakwaan, lalu dia biasa mendapat anugerah itu. Jadi dia dah sempurna yakinnya, dia tak risau lah. Sebab dia memang dah berada, dah biasa menerima anugerah tersebut. Ni yang kata hakul yakin, benar-benar dia yakin. Ketika itu dia tak berubah, kan? Dia dah tak berubah. Bila dia dah benar-benar yakin, ya, hidup dia telah, ya, berada di dalam anugerah Allah. Ketika sempurna yakin dia, orang nak cakap apa pun tak boleh. Sebab perkara yang telah dianugerahkan oleh Allah. Tapi daripada ilmu, jalannya mujahadah, kena berusaha. Bukan sekadar ambil ilmu, tak nak beramal. Maka macam mana kita nak tingkatkan diri kita? Kalau ilmu dunia pun, kalau kita ilmu dunia, ya, kita nak naik pangkat, kena belajar. Belajar itulah mujahadah, kan? Ilmu dunia, orang dah ada, ya, diploma, ambil master degree ke, habis tak tahu yang tu, tunggang terbalik. Lepas tu nak dapat lagi, ya, ambil doktor lagi. Ya. Jadi sebab apa? Dia dah tahu dah. Begitulah mujahadahnya tentang perjalanan kita kepada Allah. Tapi ilmu dunia dengan ilmu akhirat berbeza. Rasanya berbeza. Betul ulama sebut, ya, kalam ulama, malam yazuk lam yadri. Siapa yang tak lalu, tak rasa, ya, dia tak tahu. Dia tak tahu sebab sekadar ilmu. Ya, betul kena mujahadah. Macam mana seronoknya zikir, macam mana seronoknya salat, macam mana seronoknya baca Quran, kena baca Quran. Macam mana seronoknya zikrullah, nak rasa tenang bila banyak berzikir kepada Allah, nak rasa tenang, zikir dulu. Ini tahu zikir itu tenangkan hati. Jadi kita tak berzikir. Macam mana kita nak lalu tempat tenang, kita nak duduk tempat tenang sebab tak macam orang kata, masak ni sedap. Semua orang tahu dia kalau masak sedap, tapi tak pernah makan orang tu masak. Jadi dia tak pernah lalulah sedapnya orang tu masak. Bila dia dah rasa orang tu masak sedap, lalu dia ulang-ulang, dia suruh orang tu masak lagi. Jadi ketika itu dia dah yakin betul-betul memang orang ni masak sedap. Jadi ketika dia jumpa orang tu, dia dah yakin orang ni tetap masak sedap. Walaupun dia masak apa pun tetap sedap. Tengok muka orang ni, dah tentu siapa masak. Macam Kak Darul Atik ni, siapa masak? Ustaz Rafiq masak. Sedap. Siapa masak? Kata Abang Zizal, belum tentu ni gitu. Contoh itu kan. Sebab tak pernah lalu. Jadi macam itulah. Jadi sempurna yakin kita walaupun baru dengar nama. Sebab dah terbiasa dengan masakan Ustaz Rafiq. Begitulah dengan hal kita, perjalanan kita kepada Allah. Itu kita bila nak buat majlis masak-masak, kita cari siapa? Cari Abang Zizan, cari Ustaz Mirul. Mana dia? Cari Wafi. Memang tak siap lah 4 hari masak. Bila nak makan saja, kita semua akan cari Ustaz
Macam itulah bila seseorang itu sempurna yakin, dia dah tak cari orang lain. Begitulah hamba Allah, sempurna yakin dia tak cari dah yang lain, dia akan cari Allah. Tapi kena mujahadah, belajar jadi orang baik, proses macam tu. Baik. Dikatakan siapa-siapa yang tidak adalah membesarnya, kemudian daripada 1000 kali itu, seperti membesarnya pada kali yang pertamanya, maka bukan ia daripada ahli ilmu. Jika dia tak membesarkan dia setiap kali dalam ilmu tu, dia tak membesarkan, maka dia bukan ahli ilmu. Maka bila dia bukan ahli ilmu, pada ketika itu dia tidak akan dapat kemuliaan ilmu. Ya. Dan dimuliakan akan dia pada sekalian kelakuannya dan sekalian waktu-waktunya. Tiada ada berlebih kurang di antara satu waktu dan satu waktu yang lain. Maka seluruh waktunya dimuliakan akan ilmu. Ni hebat. Kat mana kamu akan rasa barakah dia? Ada orang yang bermujahadah 10 tahun baru dapat berkat. Ada orang yang mujahadah ilmu 20 tahun baru dapat berkat. Ni baru dapat berkat. Lepas itu ilmu ni, keberkatan ilmu ni susah. Lepas itu nak jadi orang alim pada sisi Allah, susah. Tapi nak alim pada sisi manusia senang. Nak alim pada sisi manusia senang. Kamu pandai cakap, keluarkan ayat Quran, keluarkan hadis, senang orang kata kamu pandai. Tapi pada Allah belum tentu kamu Tapi selalu cakap benda sama. Bila kita buat kerana selain daripada Allah, kita akan dapat perkara yang selain daripada Allah. Tapi kalau kita buat perkara yang kerana Allah dan Rasul, kita akan dapat apa yang ada pada Allah dan Rasul. Maka siapa-siapa yang taksir ia pada membesarnya pada setengah daripada ketikanya, dan tiada membesarnya akan sehabis-habis membesarkan, maka iaitu bukan dia daripada ahli ilmi, kerana bahawasanya mereka yang mendapat ia akan kesedapan ilmu dan mengetahuinya akan kadarnya dan martabatnya, nescaya tiada kuasa ia bahawa tiada membesarkan ia akan dia. Orang yang telah mendapat akan nikmat ilmu, dia takkan tidak membesarkan ilmu. Nikmat ilmu ni apa? Nikmat belajar ke? Bukan. Pada Nabi bukanlah. Mungkin pada pandangan orang lain ni. Nikmat ilmu ini adalah karamahnya, kemuliaan ilmu yang kamu perolehi. Kamu belajar, niat kamu betul. Niat kamu betul, cara kamu betul. Ketika itu kamu dimuliakan oleh Allah dengan jalan ilmu. Kamu dimuliakan oleh Allah dengan jalan ilmu. Ketika itu kamu rasa seronok. Baik. Abi tanya kamu, orang kerja dia seronok bila? Masa bila? Dia dah kerja seronoknya bila? Masa kerja seronok ke masa dapat gaji seronok? Dapat gaji. Jadi bila kita duduk pada tempat ilmu, lalu kita dimuliakan oleh Allah,
Maka seronok itu. Seronok. Seronok jadi ahli ilmu. Begitu juga orang yang bertakwa kepada Allah. Dia takut dengan Allah, takut dengan Allah. Lalu kemuliaan orang takwa ni dia dapat. Seronok. Tak seronok ke? Allah janjikan orang yang takut selesai segala perkara. Hai. Seronok tak? Ada masalah selesai, seronok tak? Yang selesaikan kita tak payah susah-susah selesaikan. Yang selesaikan sebab Allah janji macam tu, makhraja. Seronok. Bila tak takutkan Allah, masalah yang ada pada kita tidak selesai dan susah nak diselesaikan. Kedua, Allah janji pula min haitsu la yahtasib. Kau tak payah rasa susah hati dan dengan masalah rezeki. Sebab kalau kau takutkan Allah, Allah jamin rezekinya. Dari mana datang ini kerja, bukan kerja engkau. Kerja engkau takutkan Allah, maka Allah bagi kemuliaan dengan dipermudahkan urusan rezeki, tidak keluh kesah. Seronok tak? Seronok. Mana tak seronok? Jadi nak kena buat apa dia? Takwa. Kalau hidup nak seronok. Itu ulama-ulama hidup dia tenang. Sebab apa? Sebab dia duduk tempat situ. Hidup dia tenang. Kena duduk situ. Jadi tak adalah risau, tak adalah susah. Hati yang tenang dengan Allah. Itu jadi hamba Allah ni sebenarnya tak susah, tetapi proses mujahadah tu susah. Kenapa prosesnya susah? Sebab kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, nak jadi orang baik, nak jadi ahli ilmu yang baik, 4 perkara ni selalu kacau itu. Satu, dunia. Kamu mengaji ni, apa yang kacau kamu? Besok kalau aku lama-lama duduk madrasah, aku nak kerja apa Dah tak? Tak dah? Besok aku dah besar nak kerja apa Ada tak benda tu? Ada kan? Padahal orang belajar, lalu dia menjadi orang yang takut. Rezekinya tak bila perasaan itu datang, kita lupa yang kita dah mula ragu dengan janji Allah. Ada. Kita habis selalu sebut tentang habis selalu cerita pasal diri habis supaya kamu nampak. Habis ada 2 sekolah, dua-dua ada pelajar. Abi kerja apa bang? Abi buat apa kak? Abi buat apa? Abi meniaga burger, roti john. Mana tu? Yang kat dalam roti ni kalau bulan puasa meniaga roti john ni abang acap kan? Abi buat apa? Bang, Abi buat apa? Adam dah 3 tahun dah kata. Abi buat apa Adam? Tak buat apa. Kalau tak ada buat apa-apa, duduk rumah, macam mana nak beli ikan? Naufal, cuba bagi jawapan. Macam mana nak beli ikan? Ikan sehari 600, 700. Kalau bulan puasa 1200. Macam mana nak beli ikan? Cuba. Habis ada sesi minyak tak? Ada. Tu. Siapa selesaikan kita? Jawapan dia apa? Siapa selesaikan?
Senyum orang. Jadi macam mana kita tak boleh nak percaya dengan Allah? Sebab kita dah lalu. Ini yang Nabi kata, belajar Allah ini Maha Kuasa. Lalu kita ada mata, ainul yaqin. Ilmunya, bila kamu duduk tempat ilmu, belajar dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, Nabi sebut dalam hadis, kafalahu rizqahu, Allah jamin rezeki. Datang lagi ayat, kalau kamu jadi orang yang nak takutkan Allah, ketika itu Allah jamin pula rezekinya. Kamu tak susah-susah hati, sebab rezeki itu daripada Allah. Kita tak duduk tempat tu, tapi kita berusaha. Dalam masa kita berusaha, lalu kita akan dapat juga anugerah itu, walaupun kita tak duduk tempat tu. Faham tak? Kita tak duduk tempat tu, tapi kita berusaha untuk duduk tempat tu. Tetapi kata, walaupun kita bukan orang baik, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik, mati, kita akan mati dikira sebagai orang baik. Ini yang Nabi selalu sebut. Selalu sebut. Sebab kalau ulama macam cakap, siapa-siapa yang berkhidmat kepada Allah dengan hati yang bersih dan ikhlas, lalu ini kata ulama, seluruh makhluk di dunia ini berlumba-lumba untuk berkhidmat kepada dia. Ada kisah tak? Ada. Kita tengok kisah Rasulullah. Seluruh makhluk berlumba-lumba nak berkhidmat kepada Rasulullah. Kita jadi orang baik, jadi hamba Allah, jadi khaddam Allah, baik dengan Allah, sayang Sayyidina Rasul, bi syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dapat duduk tempat itu bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, lalu seronoknya menjadi khaddam Allah, lalu seluruh makhluk Allah Ta'ala ini sayangnya kepada orang yang sayang kepada Allah dan Rasul, mereka berlumba-lumba untuk berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada Allah dan Rasul secara ikhlas. Baik. Dan sayugia bahawa penuntut ilmu itu pula, bahawa tiada ia memilih, ia akan bagi ilmu yang dipelajarinya dengan sendiri, dengan ketiadaan berjumuk kira dan bermesyuarat dengan guru. Dia terus nak buka kitab, minta dengan guru dia sendiri, tak tanya-tanya dulu. Jaga. Ni tak bagus, tak bagus, tak elok. Bahkan hendak menyerah ia akan pekerjaannya kepada gurunya, kerana bahawasanya gurunya itu telah hasil baginya beberapa percubaan dan kesudian pada demikian itu. Jadi kenapa tanya? Sebab gurunya ni tadi dah lama lalu, zaman belajar, zaman mengajar dah lama lalu. Jadi dia tahu bila dia melihat akan muridnya. Sebab guru ni macam ayah. Ayah ni dia tengok anak dia tahu tak? Anak aku yang sulung ni macam ni, kalau bagi yang ni habis, kena bagi yang lain. Anak aku nombor 2 macam ni. Jadi seorang ayah dia tahu akan tabiat anak-anak dia. Itu dia. Dan telah mengetahui ia akan barang yang sayugia bagi tiap-tiap seseorang, dan barang yang patut dengan tabiat dan perangainya. Kerana bahawasanya tabiat orang itu bersalah-salahan. Lepas itu kalau kita tengok orang alim,
dia punya pandangan berbeza. Pandangan nanti dia bagi kat budak ni, dia buat cara lain. Dia bagi kat orang ni, dia buat cara lain. Kenapa tak sama cara? Sebab tabiat seseorang tak sama. Perangai sesatu manusia itu tak sama. Kadang-kadang di sini lain caranya, di sini lain caranya, sebab melihat ia akan tabiat seseorang itu. Lepas tu dia ajar anak dia yang ni lain, dia ajar anak ni yang ni lain. Maka setengah daripada tabiat barang yang patut dengan dia fiqh. Belajar fiqh, alhamdulillah. Kamu sekarang dah ada kelas secara umumi. Abi tak ada buat kelas satu-satu dah buat kelas semua sekali. Kelas fiqh dan kelas apa? Fiqh dan itu dia. Fiqh dan tasawuf. Dan setengah daripada tabiat barang yang patut dengan dia ilmu-ilmu Arab, hingga demikianlah dikatakan. Dulu kita ada belajar nahwu dan saraf, undang-undang Islam. Bila lihat keadaan kamu dan keperluan kamu buat masa ni, Abi rasa tak perlu untuk kamu, tak patut pada kamu. Itu Abi tangguhkan dulu. Bukan Abi berhentikan. Bukan Abi berhentikan pelajaran tu, tak, tapi Abi tangguhkan dulu. Melihat keadaan kamu. Faham? Kenapa dulu Abi tak berhenti kan? Betul Abi nak buat keputusan, Abi kena tengok 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa jadi pada kamu? Oh, yang ni kamu tak perlu. Ilmu tu perlu. Ilmu tu perlu. Kamu yang belum perlu. Ilmu perlu. Ilmu nahwu saraf perlu. Siapa kata ilmu nahwu saraf tak perlu? Ilmu alat ini perlu. Tapi ketika itu kamu tak memerlu. Ketika itu. Abi nak tanya kamu. Ketika kamu mandi sungai, kamu nak mandi sungai, apa yang kamu perlu buat? Persediaan mandi bukan persediaan nak pergi rombongan. Ketika kamu nak mandi sungai, kamu pakai smart-smart. Orang kata kamu apa? Apa ni? Kan? Ni nak mandi sungai, takkan pakai jubah, serban, ridak, apa semua. Kau nak mandi ke nak apa ni? Ketika engkau nak mandi sungai, maka persiapkanlah persiapan untuk mandi Ketika engkau nak pergi jalan, janganlah pakai macam mandi sungai. Faham Abi cakap apa? Kan mudah, ilmu ni mudah tak? Mudah. Senang aja. Kalau ada akal yang baik, mudah. Hidup ni sebenarnya mudah. Kita yang susah kan apa? Baik. Dan adalah Syekh Al-Imam Al-Ajal, Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullahu ta'ala, berkata ia, bermula penuntut ilmu pada zaman dahulu, menyerah mereka akan pekerjaan-pekerjaan mereka pada pelajarannya kepada guru mereka itu.
Dan adalah mereka itu sampai mereka kepada maksud mereka itu dan kehendak mereka itu. Zaman dulu apa yang guru ajar itulah ambil. Apa yang guru ajar itulah ambil. Tu murid dulu. Dan adalah mereka sampai kepada maksud-maksud mereka dan kehendak-kehendak mereka. Dan penuntut-penuntut ilmu zaman sekarang memilih mereka itu dengan sendirinya, dengan ketiadaan berkarut dengan pendidikan guru. Tak ada berkait dengan pendidikan guru. Apa dia nak belajar, yang tu dia request. Jadi tak ada sampai maksudnya, sebab adab dah salah. Dia yang minta, ajar ni boleh, ajar ni boleh. Tiba-tiba tiada ada hasil akan maksud-maksud mereka itu daripada ilmu dan fiqh, kerana bahawasanya mereka itu tiada mengetahui mereka itu akan yang mana ilmu yang terlebih manfaat dengan mereka itu. Sama tak? Sama. Dulu kalau orang sakit pergi klinik, kalau apa yang doktor bagi ubat itu yang kita mah. Tapi sekarang orang dah cerdik, dia sakit, dia pergi farmasi. Ada ubat ni tak? Ada ubat ni tak? Padahal doktor tak cadangkan ubat tu. Dia pandai-pandai. Jadi sekarang ni siapa doktor? Siapa doktor? Sama macam orang mengaji zaman sekarang. Boleh tak ajar saya kitab ni? Dulu orang ikut apa yang guru ajar, itu yang dia terima. Macam orang sakit. Dulu orang pergi klinik, doktor bagi ubat apa? Yang tu makan. Sekarang tak, kita sakit, jadi kita pun ada ubat ni tak? Ada ubat ni tak? Berapa mg? Kuat lagi ada tak? Wah, kuat lagi. Nampak tak? Jadi sekarang siapa doktor? Walaupun datangnya sebagai pesakit, tetapi lagaknya sebagai doktor. Jadi yang minta ubat tu dia. Bila salah makan ubat, lalu alergi. Siapa disalahkan? Dia tak salahkan diri dia, dia salahkan farmasi. Walhal bukan farmasi yang cadangkan, dia yang minta. Jadi macam pelik tak? Pelik lah. Kadang-kadang manusia ni, kalau kita lihat akan tabiat manusia, kita akan jadi seronok. Manusia ni kelakar. Manusia kelakar. Dia jalan-jalan, kemudian dia tersepak batu, lalu dia marah batu. Jadi sekarang siapa yang jalan, siapa yang sepak? Batu tu yang jalan-jalan ke? Kita yang jalan-jalan datang dekat batu, atau batu yang jalan-jalan datang dekat kaki kita? Tentu kita yang datang, sebab kita ni tak berhati-hati, lalu kita sepak batu yang ada di tepi jalan, lalu kita marah batu. Apalah batu ni, siapa yang letak batu kat sini? Jadi manusia ni kelakar. Kelakar lah. Ya. Ada. Rupanya manusia ni kelakar rupanya.
Ya. Ya. Dia bawa kereta tak pakai tali pinggang sampai kat round block, polis saman. Dia marah polis. Nampak tak? Padahal dia yang tak pakai tali pinggang. Ya. Jadi kalau tak nak kena saman, bawa kereta pakai tali pinggang. Dahlah kena saman, tipu pula lagi. Saya baru keluar kedai, walhal dia dah berjalan hampir 20 km. Jadi tipu tu dosa tak? Dosa pun dapat, saman pun dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan dapat tu dunia akhirat nama dia. Dunia dapat, akhirat pun dah. Azab dunia pun dapat, azab akhirat pun dah. Dunia kan tipu dosa, maka dapat azab akhirat. Jadi orang baik, jadi orang jujur. Jujur. Buat salah, semua orang buat salah. Tapi orang sayang apabila kita mengaku kesalahan. Ini ada cerita karut. Abi nak cerita pasal orang buat salah. Malah ni Abi hati seronok. Tengok kamu ni jadi seronok. Ada satu cerita tentang seorang pencuri. Dia ni memang seumur hidup dia mencuri. Jadi sebenarnya dia dah bosan mencuri. Maka dia pun jumpa dengan seorang ulama. Dulu dia jumpa dengan orang alim, dia tanya. Dia tanya satu tok guru tanya, mencuri boleh tak? Tok guru kata yang pertama kata mencuri tak boleh, haram. Tetap haram. Dia pun kata, apalah ustaz ni tak boleh pakai. Dah mencuri tak boleh. Itu kan kerja saya dia. Saya kan pencuri terbaik. Dia pun pergi jumpa ustaz nombor 2. Tengok bijaknya ulama. Ulama ni dia bijak. Jumpa ustaz nombor 2, ustaz nombor 2 pun cakap tak boleh. Kemudian dia jumpa ustaz nombor 3. Ustaz nombor 3 dia kata apa? Boleh, tapi ada syarat. Mencuri haram, tapi kamu boleh mencuri. Kamu saja yang boleh mencuri. Mencuri haram, tapi kamu saja yang boleh mencuri. Tapi ada syarat kalau kamu nak curi. Apa dia ustaz? Satu, masuk waktu kena azan. Tiap-tiap kali masuk saja waktu kena azan. Kedua, yang pertama dia kata jangan cakap bohong. Yang kedua, bila masuk waktu kena azan. Yang ketiga, kena salat pada awal waktu. 3 syarat. Kalau kamu boleh buat 3 syarat ni, mencuri pada kamu boleh. Jadi malam pertama dia nak pergi curi. Dia pun nak pergi mencuri. Jadi ada orang tanya dia, Mat, contoh nama dia Mat. Mat nak pergi mana? Dia boleh cakap bohong tak? Tak boleh. Bila tak boleh cakap bohong, dia tak boleh lah mencuri. Dia pun kena beritahu, saya nak pergi mencuri rumah pulang dan pulang. Jadi tak boleh lah pergi curi sebab dia dah beritahu. Dia pun malam kedua dan malam ketiga. Malam ketiga tak ada orang tanya, dia tak jumpa orang. Alhamdulillah, dia tak jumpa orang. Dia pun masuk rumah, ada satu rumah orang kaya. Dia pun dah punggah barang apa semua. Mencuri ni biasa orang mencuri tengah malam, kedua, ketiga, keempat macam tu. 3, 4 orang akan mencuri. Ada kebetulan rumah orang ni kaya. Orang dulu dia simpan barang dalam peti apa semua. Punya lama je dia nak punggah barang. Orang dulu dia suka kalau mencuri dia suka guna pukau. Tahu pukau? Sihir. Guna sihir. Lepas tu sihir ni terbatal apabila kita sentiasa ada wuduk. Bila kita ada wuduk, sihir ini akan terbatal.
Orang tak boleh sihir kita apabila kita sentiasa ada wuduk. Lepas itu habis sarankan kamu, jangan lepas wuduk dalam tubuh kamu. Sebab orang yang di dalam wuduk sentiasa di dalam doa malaikat, dalam salawat daripada malaikat dan dalam rahmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia dah mencuri, dia dah pukau tuan rumah sampai satu saat masuk subuh. Jadi bila dia dah masuk subuh, dia kena azan. Dia pun azan. Bila azan, pukau tu batal. Antara membatalkan pukau ni azan. Jadi dia azan. Jadi tuan rumah yang kena pukau ni tadi batal. Batal. Jadi dia tengok, dia pun terjaga tengok barang rumah dia dah tak ada. Jadi dia turun kat rumah. Dia turun kat rumah tengok barang-barang yang orang yang curi ni dah ada kat bawah. Jadi dia tengok pencuri ni tengah azan, dia tengah azan. Dia pun terus dia pergi dekat pencuri ni, dia kata apa? Terima kasihlah, dia kata. Kalau tak sebab kamu azan, harta saya habis. Pencuri ni cakap apa? Saya yang curi. Tuan rumah kata tak mungkin orang yang mencuri azan. Takkan ada pencuri sebaik ini. Nampak apa? Jadi dia dah azan semua, dia dah gaduh-gaduh kata saya curi. Bukan, kata tuan rumah. Pencuri kata saya lah curi. Tuan rumah kata bukan, kamu orang soleh. Apanya ada pencuri yang salah. Bila dah azan, dia pun semayang. Dah semayang, lalu pencuri ni dia balik. Keesokannya, orang tuan rumah yang dia curi ni tadi jumpa dia balik dan memberikan separuh daripada hartanya kepada pencuri tersebut. Jadi sejak daripada itu, pencuri itu meninggalkan pekerjaan curi. Jadi hikmah dia apa? Cakap benar. Kedua, rajin azan. Yang ketiga, salat dalam rahmat Allah. Rajin azan. Baik. Sikit lagi. Bismillah 8 minit. Sikit lagi. Dan adalah dihikayatkan, bukan, dan yang mana ilmu yang patut dengan tabiat mereka itu, maka tiada dapat menunjuk mereka itu kepada yang dituntutnya. Dan adalah dihikayatkan bahawa Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah ia memulai dengan membacakan kitab As-Salah di sisi Muhammad bin Hasan yang dimasyhurkan dengan Imam Ar-Rabbani daripada A'immah mazhab Hanafi. Maka berkata ia baginya, pergi olehmu dan belajar olehmu akan ilmu hadis, kerana ia telik bahawasanya demikian itu ilmu yang terlebih patut dengan tabiat. Maka pergi ia dan belajar ia akan ilmu hadis, maka jadi ia padanya tempat ikut dan tempat taklid bagi sekalian a'immah hadis. Maka menghimpunnya akan satu kitab yang muktabar di antara manusia semuanya, kemudian daripada Quran yang dinamakan Sahih Bukhari. Jadi guru dia perintahkan pergi belajar ilmu hadis. Itu kalau nak buat satu perkara, lebih-lebih lagi, kita nak melaksanakan suatu perkara dalam hidup kita, kalau kita masih belajar, bertanyalah kepada syekh. Tanya dulu, boleh tak saya buat? Boleh tak saya buat? Baik. InsyaAllah setakat ni kita jumpa malam esok. Hari ni hari apa? Isnin. Jadi InsyaAllah kita jumpa esok. Kita sambung ngaji esok. Faham? Kamu faham satu kurnia Allah. Sebab ilmu ni antara salah satu kemuliaannya bila dia beri faham. Allah bagi kita faham. Setelah kita faham, Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal.
Bila Allah dah bagi kita kekuatan untuk beramal, ketika itu Allah kurniakan kepada kita satu dipanggil kelazatan ataupun kemanisan, halwatul amal. Rasa halwa. Halwa ni rasa manis. Keseronokan itulah yang sehinggakan kamu terlalu sayang dalam perjalanan ilmu dan amal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al-bala' wal waba' wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.